Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Ini adalah episod ke-9 bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya Syaril Hamdan. Okey, ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, episod ke-9 dan sukacita saya maklumkan kepada pendengar, alhamdulillah dengan sokongan anda semua, kita Syaril telah mencecah 10,000 subscribers di YouTube. Oh, not bad, 10,000. Ya, tidaklah 100,000 ataupun sejuta, tapi at least 10,000. Tak boleh cari makan melalui advertising YouTube lagi lah setakat ni. Saya rasa kita punya revenue daripada YouTube tak sampai RM100 kot. $150. 150 USD. Namun demikian, kita telah cross 10,000 dalam boleh tempoh buat masa jaman raya lah sikit. Ya, dalam tempoh masa sebulan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Dan untuk makluman pendengar, kita tidak ada penaja dan ini semua adalah fisabilillah. Betul. So kalau anda minat dengan Keluar Sekejap, please hit the subscribe button. Ingat nak minta sumbangan daripada pendengar belum lagi. Hit the subscribe button and give us a like. Alright, please do that. Sebelum kita mula dengan episod kali ini, kita ada macam-macam kita nak bincang. Saya nak pertamanya merakamkan ucapan tahniah kepada Syaril Hamdan, co-host saya dalam Keluar Sekejap, dan ini sebenarnya belated lah. Sepatutnya saya merakamkan tahniah beberapa minggu yang lepas, kerana co-host podcast Keluar Sekejap telah pun dilantik oleh Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland, sebagai pemimpin global, pemimpin muda global. Terima kasih. Dan ini adalah satu pengiktirafan yang hebat dan dahsyat untuk Keluar Sekejap. Saya rasa sebab Keluar Sekejap kan? Sebab Keluar Sekejap. So kalau tak keluar sekejap tak dapat kot. Tak dapat. So dia diusir keluar daripada UMNO, tetapi dapat anugerah daripada World Economic Forum, Young Global Leader. So congratulations, Syaril. Thank you. How do you feel as a young global leader? What does that mean? Are you like a global? Are you president of the world, or president of the young people of the world? What does that mean? Can we ask for help if we're young and we need help anywhere in the world? Wow. So Forum Ekonomi Dunia ini ada program yang Global Leader ni, dan dia berlangsung selama ataupun setiap batch tu 3 tahun. So dalam 3 tahun tu adalah peluang-peluang yang saya dapat ambil untuk bersama dengan rangkaian yang lain dalam 100 orang seluruh dunia, untuk beberapa aktiviti selain daripada forum ni ialah bercakap dan mendengar, tapi ada juga beberapa trip yang saya nak cuba apply pergi. Contoh ada satu ke Greenland untuk tengok the melting ice caps. I see. Jadi ada tema-tema tertentu yang mungkin menggamit perhatian dunia, seperti krisis iklim, yang akan ada beberapa aktiviti sekeliling tema-tema tersebut. Nice. Selain bila itu, ni lawatan ke Greenland ni? Lawatan ke Greenland ini dia akan berlaku setiap tahun. Mungkin tahun ni saya tak sempat pergi, mungkin tahun depan. Kalau dapat pergi waktu musim sejuk, mungkin dapat melihat Aurora Borealis. Ya, betul. Northern Lights. Ya, biasanya pergi dengan wife ataupun kalau ni pergi dengan kohort pemimpin dunia. Tengoklah apa yang patut kita tengok dan tapi lebih penting daripada itu sudah tentu belajar daripada rangkaian sedunia ini, supaya kalau besok Keluar Sekejap menjadi kembali semula. Kembali KS juga kembali semula. Juga. Kalau lah satu hari ditakdirkan begitu, sekurang-kurangnya saya balik dengan satu nilai tambah mungkin yang lebih baik daripada Vista sebelumnya. Greenland, InsyaAllah. Dan selfie daripada Greenland. I'll do that good. Sure. Just out of interest, saudara Syaril tahu tak rakan-rakan lain yang telah dipilih sebagai Young Global Leader untuk batch yang sama daripada negara lain? Ada yang saya tengok, satu daripada Malaysia, ada 2 orang, saya dan juga Amira Aisyah, iaitu Adun di Johor dan Timbalan Presiden Parti Muda. Seorang lagi yang menarik perhatian adalah Prince Martin. Prince Martin Brunei. Jadi mungkin kot saya boleh belajar main kuda dengan dia, naik kuda dengan dia boleh. Ataupun bench press. Bench press I should test. Just FYI, many years ago, maybe even last century, I was a young global leader as well from Davos. I just wanted to let you know that my batch for Davos, batch saya untuk young global leader mungkin pada abad yang lepas, was Angelina Jolie. Just putting it out there. You know, I mean, you have Prince Martin and all that, but I had Angelina Jolie. Differently. Just putting it out there. Okay.
So sebelum kita masuk ke topik yang lebih heavy sikit, untuk makluman pendengar, kita sedang rakam episod ini pada hari Ahad, ya, malam Isnin, 2 hari bulan. Jadi kita tak tahu, sebab ini akan keluar besok hari Isnin. Jadi kita tak tahu malam ini 12.30 malam adalah perlawanan bola sepak 11.30 perlawanan bola sepak grudge match EPL antara Manchester United, pasukan kegemaran saya, dan apa ni what is it? Newcastle City, Newcastle United, Newcastle Rovers, Newcastle United. Pilihan pakaian saya pun menggambarkan apa yang kita Newcastle United putih. Pasukan pilihan so I have to ask you, sebab ada soalan dalam IG story saya tadi. Saya tanyalah soalan apa yang isu apa nak dibincangkan dalam Keluar Sekejap. Ada satu soalan tanya Syahril kenapa dia sokong Newcastle. So maybe ringkas lah sebelum kita masuk ke dalam isu yang heavy ni. Saya lahir tahun 85. Dan waktu pembesaran saya tengok bola adalah zaman di mana Newcastle adalah second team di England. Second team. For a few years dia memang pencabar utama kepada Manchester United. Zaman Alan Shearer, Les Ferdinand, David Ginola. Jadi biasanya dalam bola sepak ni, once kita pilih tim, kita tak ubah. Memang walaupun macam parti politik lah. Kecuali kalau kita diusir lah, dipecat. Nak buat macam mana kan. Tapi dalam bola sepak ni, pasukan yang kita minat tu kita tak tukar. Jadi sebab itu saya pilih Newcastle, because when I was growing up, bila saya diintroduce kepada bola sepak, Newcastle was a good team. And now it's getting to be a good team again. Untuk makluman pendengar, Syahril dan saya telah menghadiri perlawanan akhir Piala Carabao beberapa minggu yang lepas di Wembley. Betul. Newcastle dengan Manchester United juga. Keputusan dia 2-0 Manchester United. Dan tengoklah macam mana malam nanti. By the time you hear this, we will know who has egg on their face. Okay, kita akan pergi kepada topik yang pertama. Topik yang pertama, Syahril, Melaka. Melaka, Melaka ni kawasan yang Syahril bertanding hari itulah. Betul. Kata Presiden UMNO, ini kawasan yang mana keluarga Syahril daripada Melaka dan sebagainya dihantar Syahril. Okay, never mind, that's another issue. That's another story. Another day. So Melaka telah menyaksikan pertukaran Ketua Menteri, pertukaran Ketua Menteri, di mana Yang Amat Berhormat, sekarang ini Yang Berhormat Datuk Sulaiman Mat Ali telah pun letak jawatan, dan Datuk Seri A.B. Rauf Yusof A.B. Rauf Yusof telah pun mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. Dan ini telah pun mencetuskan sedikit gegaran politik tanah air, kerana ramai yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba berlaku pertukaran Ketua Menteri di Melaka. Tak ada apa-apa, tiba-tiba ada peletakan jawatan, dan seterusnya ada Ketua Menteri yang baru. Sebelum kita mengupas sedikit sebanyak, sebab ada banyak isu, walaupun isu ni tidaklah isu nasional, tetapi sebenarnya ada banyak implikasi di peringkat nasional. Tapi sebelum itu, saya nak ceritakan sedikit tentang Datuk Seri Utama A.B. Rauf inilah. Datuk Seri A.B. Rauf, sahabat baik saya. Kami dilantik, Rauf dengan saya dilantik sebagai Exco Pemuda UMNO pada hari yang sama. Tahun 2000. Ya, masa tu Rauf di bahagian Bukit Bintang, dan saya baru saja masuk politik di bawah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Dan selepas itu Rauf telah pun naik pangkat dalam UMNO. Awalnya dia adalah seorang penyokong hebat dan kuat Datuk Seri Hishamuddin. Lepas tu zaman Datuk Seri dia jadi penolong Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, bosku, beliau menjadi Setiausaha Kerja UMNO Malaysia. Datuk Rauf pernah jadi PSU Pemuda Malaysia? Ya, PSU. Dia ganti Zul Awi. Zul Awi dulu, lepas tu Rauf manuver jadi Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Naik, dan masa tu dia kalah. Dia di Bukit Bintang, dia kalah ketua bahagian kepada Datuk Azim Zabidi. Dan dia berhijrah balik ke kampung, dan dia memindahkan keahlian balik ke Melaka. Dan pada masa itu Rauf dah plan dia akan bertapak di Melaka. Dan dia jadi Setiausaha Kerja waktu bosku. Setiausaha Kerja ni dalam UMNO adalah, I suppose, COO lah.
Sebab CEO dia adalah Setiausaha Agung, COO adalah Setiausaha Kerja. Setiausaha Kerja jawatan yang penting. Jadi segala urusan mesyuarat, segala urusan pentadbiran dilaksanakan oleh Setiausaha Kerja. Jadi Rauf jadi Setiausaha Kerja waktu bosku, jadi pada orang kuat Datuk Hisham jadi orang kuat bosku, dan sekarang ini adalah orang kuat Datuk Seri Presiden Zahid Hamidi. Itu latar belakang Rauf, dan saya nak cakap bahawa Rauf ini ada ramailah yang komen pasal kelayakan Rauf dan sebagainya, but I know Rauf. Rauf, I still consider my friend. Rauf ni dia self-made politician. Dia self-made politician. Dia ialah walaupun sekejap dia sokong yang ini, sekejap dia sokong yang ini, tapi dia betul-betul build diri dia daripada bawah sehingga dia jadi Ketua Menteri Melaka. King. Ada gelaran King di Melaka. King. Nama dia King Rauf. Okay, maybe Syaril sebagai seorang yang sudah pun berkecimpung dan bertanding di negeri Melaka, boleh ceritakan sikit latar belakang apa yang telah pun berlaku? Bagi saya KJ, kita kena tengok apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Dan yang tersurat sudah tentu peletakan jawatan, tapi di situ pun dah mula kita boleh nampak bayangan mungkin ada cerita lebih di sebalik apa yang berlaku. Mungkin KJ nak bagi komen tentang implikasi dan sebagainya untuk isu nasional. Tapi di segi Melaka sendiri, pertama, saya ingat siapa yang mengikuti politik dalaman UMNO selama ini dah nampak desas-desus perkara ini sebenarnya dah lama. Saya ingat dah lebih setahun. Malah kalau kita tengok apa yang berlaku selepas pilihan raya negeri Melaka, angkat sumpah untuk Datuk Seri Utama Sulaiman berlaku pada malam keputusan itu sendiri. Satu perkara yang biasanya tak lazim berlaku. Kecuali ada usaha nak kecuali kalau ada usaha ataupun ada gambaran bahawa ada usaha untuk cilok, macam KJ kata tadi, untuk mengubah. Walhal kita berkempen waktu itu Datuk Seri Sulaiman adalah poster boy. Poster boy Melaka. Dan episod di mana di tengah-tengah malam itu terus diangkat sumpah Datuk Seri Utama Sulaiman sudah pun mengundang beberapa persoalan tentang kenapa perkara itu berlaku. Dan kalau kita ikut juga berita dari masa ke semasa antara PRN dan juga sekarang, sebenarnya dah banyak kali kita tengok berita yang keluar seolah-olah perkara ini akan berlaku, iaitu Datuk Seri Sulaiman akan letak jawatan digantikan oleh orang lain, digantikan oleh Datuk Seri Rauf. Jadi perkara ini dalam satu sudut bagi kita yang mengikuti bukan satu kejutan, kerana sudah lama desas-desus ini berlegar. Cuma persoalannya yang mungkin saya nak lontar pada KJ, adakah ia berlaku sekarang ini mungkin disebabkan juga Datuk Seri Rauf dilihat betul-betul menjadi orang kuat presiden seperti mana KJ gambarkan. Saya nak bagi satu contoh betapa loyalty Datuk Seri Rauf kebelakangan ini jelas bersama dengan presiden. Contoh adalah apabila Perhimpunan Agung UMNO yang baru-baru ni, yang sebelum ini, penyusunan siapa yang bercakap last kali, Melaka bercakap last kali, dan dia balun kita habis lah. Cikgu apa nama dia? Cikgu Mus. Daripada Alu Gajah. Daripada Alu Gajah. Dan beliau ternyata mengambil pendirian, Melaka mengambil pendirian, Datuk Seri Rauf menyusun supaya yang menjadi jurucakap dari Melaka itu Presiden betul-betul Presiden tidak bertandingkan, dan dia pukul habis siapa yang mempersoalkan. KJ tak guna. Saya, KJ, semualah tanpa menyebut nama, tapi jelaslah siapa yang dia nak buat. That was the final speech, demonstration of loyalty and fealty by Rauf. So mungkin itu menyumbang kepada apa yang berlaku mutakhir ini. Untuk makluman pendengar, saya nak kena jelaskan sedikit latar belakang. Datuk Seri Sulaiman Ali jadi Menteri Besar pada tahun 2020 waktu pertukaran kerajaan persekutuan. Pada waktu itu Rauf sudah menjadi Ketua UMNO Melaka, pengurusi perhubungan UMNO Negeri Melaka. Tetapi masalah dia pada waktu itu, UMNO ni Rauf bukan adun. Dia bukan adun sebab sebelum PRN. Jadi Rauf dalam keadaan dia tak boleh nak jadi ketua menteri walaupun dia ketua UMNO Melaka. Jadi dia letakkan Datuk Seri Leman ni sebagai ketua menteri. Datuk Seri Leman ketua bahagian. Dia sama bahagian dengan Rauf. Masjid Tanah. Dia adalah subordinate ataupun naib seorang naib ketua bahagian, timbalan naib ketua bahagian mungkin. Dia adalah di bawah Rauf, di bahagian dia sendiri. Jadi Rauf telah membuat langkah Putin waktu dia tak boleh teruskan sebagai presiden, dia letak Dmitry Medvedev sebagai Perdana Menteri. Ini lebih kurang sama lah. Sehingga aku ambil
tempat Balik. tu daripada kamu. So Rauf tunggu sehingga pilihan raya negeri berlaku dan dia telah bertanding di Tanjung Bidara, menang jadi ADUN. Tapi macam Syaril kata, betul lah, masa tu mungkin tak boleh nak letak Rauf jadi ketua menteri sebab nampak sangat, sebab kita kempen dengan Datuk Seri Leman sebagai poster boy, calon ketua menteri. Jadi tak nak mengguriskan hati orang Melaka yang telah mengundi Barisan Nasional dengan harapan Datuk Leman jadi ketua menteri, dengan menukarkan ketua menteri dan bagi kepada Rauf. Jadi saya melihat begini, Syaril. Satu, ini adalah langkah Zahid untuk consolidate kedudukannya. Ya, sepenting sekarang ni MT semua lebih kurang majoriti adalah orang dia. Lepas ni dia nak pastikan bahawa di negeri pengurusi-pengurusi perhubungan pun dan juga ketua menteri juga adalah orang dia juga. Dan inilah masa yang terbaik. So sekarang ni Zahid dah kuat, dia bagi tahu Rauf, mungkin Rauf juga bagi tahu Datuk Seri Zahid, now is the time for you to give me what I'm owed. Sure. Which is the Ketua Menteri of Melaka. Dan I know Leman, walaupun Leman adalah sahabat, I have to say langkah ini telah berlangsung sebab Leman is politically expendable. Dia bukanlah seorang yang mempunyai pengaruh politik yang hebat seperti Rauf, dan beliau adalah seorang yang expendable, yang boleh diketepikan. Dan cara diketepikan pun saya rasa agak kesian juga sebab Datuk Seri Zahid sebut bahawa atas faktor kesihatan. KJ dengar tak jawapan Datuk Seri Leman? Ya, dia kata dia sihat. Dia kata adalah batuk-batuk sikit. Dia seolah menyindir balik Presiden pun ada juga. So I feel a bit sad how he was pushed aside, but like you said, Syaril, ini memang a long time coming lah. Kalau pemerhati politik Melaka ataupun pemerhati politik tanah air memang tahu bahawa Rauf is matter of time, dia akan makan Leman. Sure, and it happen. And it happen. Dia makan Leman. So comes to the point of implication to the federal punya politik. Ya, satu perkara yang sangat-sangat menarik bagi saya adalah kenyataan daripada Datuk Seri Zahid, Presiden. Beliau menjadi watak utama dalam hal ini sebab di Melaka majoriti adalah Barisan Nasional dan beliau adalah pengurusi Barisan Nasional. So he calls the shots. Ya, dia yang telah merestui pertukaran ini walaupun ada alasan yang Leman telah pun letak jawatan. Ya, tetapi sudah pasti ini semua dirancang. Tapi kenyataan Datuk Seri Zahid adalah kita akan menubuhkan kerajaan perpaduan di Melaka. Ya. So soalan pertama, tak perlu ada pertukaran ketua menteri. Kalau itu hasrat dia, boleh je minta Datuk Seri Leman untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Tapi tak apalah, nanti exco lain. Benda tu dah berlaku. Untuk makluman pendengar, sebelum peletakan jawatan Datuk Leman, hatta automatik semua exco pun letak jawatan. Sebelum ini semua ahli Exco Negeri Melaka adalah daripada Barisan Nasional, UMNO, MCA dan MIC. Sekarang ini UMNO ataupun Barisan Nasional telah memberi isyarat melalui kenyataan Zahid dan juga kenyataan Rauf bahawa mereka akan accommodate, akan memasukkan wakil daripada PH lah, kerajaan perpaduan, daripada DAP, daripada PKR dan mungkin daripada Parti Amanah. Now, this is a big concession. Ini adalah satu tawaran yang sangat-sangat besar. Ini adalah concession yang sangat-sangat besar kepada PH sebab kita tak tengok pun PH di negeri-negeri mereka menawarkan Barisan Nasional untuk menjadi exco. Ya. Saya melihat memang perkara itu betul dan mungkin Presiden memikirkan ini satu lagi bukti dia nak tunjukkan kepada PH betapa dia membantu politik Pakatan Harapan dengan harapan bahawa selepas pilihan raya negeri besok, yang mana ada Selangor, yang mana ada Negeri Sembilan, yang mana ada Penang, dengan harapan selepas itu UMNO pun akan dapat lantikan exco. Dan saya yakin sama ada benda ni berlaku atau tidak, itu ialah message yang disampaikan kepada UMNO dan grassroots UMNO. Okay, kita give up sikit Melaka ni, tapi kita akan dapat di negeri-negeri lain. Cuma kita tengoklah sama ada PH buat atau tidak. So mungkin ini adalah langkah strategik daripada Wak Zahid. Sebelum PRN ni, kita bagi sikit kat Melaka dalam bentuk kursi-kursi exco ni, dengan harapan bahawa satu, kita akan dapat lebih kursi di Selangor, di Penang, dalam seat negotiation nanti, dalam rundingan kursi di Negeri Sembilan, dan kita akan dapat kursi-kursi tambahan dalam exco
yang akan dibentuk sekiranya menang dalam pilihan raya negeri. I think that's saya rasa itu move dia. Tactical move lah. Dan mungkin Syahrir melihat kepada masa depan. What we are asking ataupun what UMNO is asking untuk PRN yang akan datang. Tapi saya juga melihat bahawa ini adalah salah satu daripada langkah-langkah confidence building measures yang bersiri. Confidence building measure. Saya tak nak berkaitkan lah. Tetapi contoh pengecualian ROS, itu I do you something, I do something for you. Then tit for tat, ataupun quid pro quo, bukan tit for tat, quid pro quo, then I do something for you. Bukan bermakna dikaitkan secara rasmi, tetapi dalam hubungan antara dua pihak ni mesti ada langkah-langkah membina keyakinan, confidence building measures. Okay, dah bagi pengecualian untuk ROS, now the ball is in my court. Apa saya punya quid pro quo? Okay, saya bagilah kursi exco dalam kerajaan Melaka. Then after that, apa yang Syahrir kata tadi? What happens after PRN. Saya akan menulis satu artikel KJ, sebab KJ tahu saya ada I'm going to write more columns now. Dan salah satu perkara yang saya sedang tanggungjawab sebagai young global leader. Ni bukan young global leader. Saya juga ada hubungan bersama dengan RSIS, Rajaratnam School of International Studies di Singapura. Belum lagi final hubungan tersebut, tapi buat masa sekarang saya menulis dan bercakap atas platform mereka lah. Tahniah. Terima kasih. Tahniah double. Congratulations. Thank you. Sama juga KJ, sebelum saya lupa, KJ pun bersama dengan ICIS. It's okay. Don't worry about it. Sure. Anyway, saya akan menulis artikel itu dan berkait dengan apa yang KJ cuba sampaikan, the quid pro quo ni, saya nak bawa satu sudut, ada normalisasi hubungan antara UMNO dan PH ni, dan semua siri-siri event ini, episod-episod ni adalah ke arah membiasakan antara orang UMNO dan orang Pakatan Harapan, dan membiasakan rakyat bahawasanya bukan hanya ini bukan compromise lagi, tapi satu political union yang sedang dibina. So soalan yang paling besar, dan kita akan wrap up isu Melaka ni sebab ada banyak lagi yang kita bincang, adakah ini menandakan satu langkah ke arah satu perikatan politik yang kekal dan formal? That's what I said a few seconds ago. Political union. Saya union okay. But is it more than a temporary arrangement to a formal union? I think it will. Kalau tidak diformalisasi pun, dia akan masuk ke arah seolah-olah satu tim. Contoh, untuk kita agihkan ataupun mereka agihkan kursi, tak ada pertembungan antara UMNO dan PH ni sudah dinyatakan oleh Presiden UMNO dan juga oleh pihak Pakatan Harapan sendiri. Jadi ini bukan lagi soal kita terpaksa tubuhkan kerajaan bersama kerana Yang di-Pertuan Agong minta. Itu dah cerita tu dah habis dah. Kita dah basi. So win as a team lah. Menang sebagai pasukan. Correct. Okay. Cuma last point tentang isu ni, saya dah baca komen sewaktu berita ni keluar, adalah who's next. Sebab who's next dalam percaturan Wak Zahid lah. Sebab kalau dia nak betul-betul pastikan semua pengurusi perhubungan, Ketua UMNO Negeri dan juga Menteri Besar / Ketua Menteri adalah orang dia, sudah pasti ada Johor On Hafiz jelas bukan orang Datuk Zahid. Yes, jadi antara pemimpin UMNO yang telah keluar dengan jelas menyatakan bahawa Zahid perlu letak jawatan selepas pilihan yang lepas. Dia pertama bercakap sebelum yang kena gantung. Tetapi soalan dia, beranikah tindakan diambil untuk menukar? Saya rasa negeri Johor ni banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Sebab tu saya kata berani ke? Setakat ni belum berani lah. Setakat ni jelas dia belum berani. Okey, kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali dengan satu lagi perbincangan sensasi. Apa tu? Tentang kes ataupun keputusan Mahkamah Persekutuan berkenaan Datuk Seri Najib. Bosku, we'll be back. Alright, kembali kita ke episod 9 Keluar Sekejap. Dan KJ, kita terus ke topik kedua kita, iaitu berkenaan dengan keputusan semakan Mahkamah Persekutuan terhadap kes Datuk Seri Najib, kes SRC Datuk Seri Najib. Kita sedia maklum pada bulan Ogos tahun lepas telah pun
buat keputusan, Mahkamah Persekutuan buat keputusan, dan Datuk Seri Najib masuk ke penjara setelah keputusan Mahkamah Persekutuan itu sama dengan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, dan mengikut rule 137 of the rules of the Federal Court. Mahkamah Persekutuan ni ada hak untuk menyemak keputusan dia sendiri. Jadi ini yang berlaku pada minggu lepas, dan keputusannya 4-1. Iaitu untuk uphold ataupun setuju dengan keputusan yang sedia ada, maknanya kekal status quo, dan tidak ada pembebasan kepada Datuk Seri Najib. Jadi ini memang telah mengambil banyak ruang bicara dalam media sosial, dalam media akhbar dan sebagainya. Banyak implikasi politik yang berlaku, tapi mungkin KJ nak ulas dulu dari segi legal judgement itu sendiri. Apa sebenarnya yang berlaku dan macam mana keputusan itu sampai ke 4-1 itu? So mengikut keputusan review tersebut, ada satu dissenting judgement daripada Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, Tan Sri Rahman, di mana beliau telah menyatakan bahawa prosedur yang telah berlaku di Mahkamah Persekutuan ada pertikaian di situ, dan beliau telah membuat penghakiman supaya Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Itu yang menjadi point yang sekarang ini di-highlightkan oleh penyokong-penyokong Datuk Seri Najib, termasuklah Tan Sri Syafiq Abdullah. Dan point dalam dissenting judgement tersebut adalah ruang waktu yang diberi kepada peguam baru yang dilantik oleh Datuk Seri Najib sewaktu rayuan telah pun dibuat di Mahkamah Persekutuan, memang tak cukup waktu diberi untuk peguam tersebut membaca kes dan familiarize dirinya dengan kes. Oleh demikian dissenting judgement itu telah pun dibuat oleh Ketua Hakim Ketua Hakim Sabah dan Sarawak yang menjadi presiding judge dalam yang paling senior dalam 5 orang. Dia paling senior tu, dan dia yang mempengerusikan panel 5 orang hakim yang telah membuat keputusan tersebut. So dari segi moral dia, penyokong-penyokong bosku menyatakan bahawa the most senior judge, the chief judge of Sabah Sarawak himself yang menyatakan dissenting judgement, bukannya hakim yang lebih junior. Dalam hal ini KJ, jadi untuk penjelasan bagi pendengar, ini adalah soal prosedur. Soal bukan dari segi merit case itu betul tak betul, itu bukan menjadi asas semakan. Sama ada kepincangan dalam prosedur atau tidak. Iaitu khususnya adakah peguam-peguam baru Datuk Seri Najib yang dilantik last minute sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan tahun lepas itu, adakah mereka diberi masa yang mencukupi? Dan saya baca banyak hujah-hujah mengatakan jelas mereka tidak diberikan masa yang mencukupi. Kita bukan expert lah dalam hal perundangan ini KJ, tapi itu yang menjadi asas kepada dissenting judgement hakim tersebut. Jadi untuk penjelasan para pendengar, cuma mungkin kita bukan orang yang paling sesuai nak bercakap tentang perundangan, tapi dari segi implikasi politik. Sebelum kita masuk ke dalam implikasi politik, mungkin saya selesaikan dulu implikasi undang-undang. Walaupun kami bukan lawyer, tapi saya pun telah minta pandangan daripada rakan-rakan yang ada latar belakang undang-undang tentang hal ini. Yang pertama ni adalah sama ada Datuk Seri Najib boleh minta semakan sekali lagi. Dan saya difahamkan bahawa tidak ada limit, tidak ada had kepada jumlah semakan yang boleh dipohon, tapi sama ada Mahkamah Persekutuan nak terima ataupun tidak. Sebab semakan ini dalam keadaan yang sangat extraordinary, luar biasa. Sebab takkanlah dia nak semakkan keputusan dia berulang kali. Dia semak diri dia sendiri. So mungkin takkan Mahkamah Persekutuan dengan rela hati lah. Mungkin tak. Sebab dia ini soal keyakinan dan juga credibility Mahkamah Persekutuan. Kalau dia terima banyak sangat semakan terhadap keputusan dia sendiri, maka akan berlaku sedikit kejanggalan, mockery lah. So memang tidak ada had kepada berapa banyak kali semakan itu boleh dibuat ataupun permohonan semakan itu dibuat, tapi tak tentu sama ada Mahkamah Persekutuan akan terima ataupun tidak. So bila semakan ini dah selesai, katalah Datuk Seri Najib mengambil langkah untuk tidak memohon semakan, ataupun dia mohon semakan tetapi ditolak, apa
langkah ataupun apa jalan yang ada pada Datuk Seri Najib selain daripada beliau serve the sentence, ya. Beliau kekal dalam penjara sehingga selesai waktu tempoh yang dipenjarakan itu. Langkah yang ada untuk Datuk Seri Najib adalah untuk memohon pengampunan, ya, untuk minta pardon. Dan dalam negara kita permohonan pengampunan ni mestilah dibuat kepada ketua negara ataupun ketua negeri, bergantung kepada kesalahan itu berlaku di mana, since this is a federal case, kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan saya telah check bila masa adakah ada minimum time dia kena serve, contohnya 2 tahun 3 tahun sebelum dibuat permohonan pengampunan. Tidak ada. Malah ada kes sebelum ini yang melibatkan pemimpin politik yang sedia ada juga, di mana keluarga beliau telah memohon selepas dijatuh hukuman. Ya. Jadi Datuk Seri Najib boleh saja buat permohonan, dan permohonan itu tidak ada apa-apa proses ataupun prosedur yang jelas. Mungkin surat daripada pihak lawyer ataupun daripada pihak Datuk Seri Najib kepada Yang di-Pertuan Agong. So selepas itu dia akan pergi kepada lembaga pengampunan ataupun Pardons Board, dan Pardons Board ini akan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada pengampunan ini boleh dipertimbangkan, dan akhirnya keputusan mutlak itu terpulang kepada The Monarch, Yang di-Pertuan Agong, sama ada pengampunan itu akan diberi ataupun tidak. So di sini Datuk Seri Najib ada pilihan untuk mohon, ataupun keluarga dia ada pilihan untuk mohon untuk pengampunan, dan proses itu akan mengambil masa. Tetapi ada satu komplikasi di sini sebelum kita mengupas soal politik dia, adalah sama ada pengampunan itu akan dipohon untuk kes SRC ataupun dia nak tunggu sampai semua kes dia selesai. Itu sebab janggal kalau dia mohon untuk SRC contoh, dan dia dapat pengampunan untuk SRC, tapi kemudian didapati salah dalam kes 1MDB pula. So kalau didapati salah, so dalam keadaan tersebut dia dah dapat pengampunan untuk SRC, dah keluar, lepas tu kena masuk balik. So mungkin strategi dia adalah untuk tunggu sehingga semua selesai baru dia mohon untuk pengampunan, dan tidak buat sekarang. Tapi ada yang kata mulakan proses sekarang, saya tak pasti. So anyway, Syara mungkin nak ceritakan sedikit tentang implikasi politik dia. Implikasi politik, dan sebelum itu pun macam KJ katalah, itulah pilihan yang ada kalau bukan lagi melalui semakan Mahkamah Persekutuan. Dan saya kira kita dikeluar sekejap terpulanglah pada keluarga dan pasukan Datuk Seri Najib bila nak buat permohonan pengampunan itu, sama ada nak tunggu selesai ataupun nak buat dengan segera, itu adalah hak mereka untuk pohon. Cuma bila bercakap tentang perkara ini dan apa yang berlaku di sini, implikasi politiknya boleh jadi besar, KJ. Kerana kita sendiri melihat bagaimana tadi kita bercakap tentang quid pro quo, dan walaupun perkara ini tidak akan diakui dan tidak akan disebut secara mutlak dan hakiki oleh mana-mana side, memang antara perkara yang membuatkan UMNO bersedia bersama dengan Pakatan Harapan adalah dengan harapan, dan Datuk Seri Zahid memberikan harapan ini, bahawasanya ada jalan untuk Datuk Seri Najib dibebaskan. Apabila kes ini berlaku seperti mana berlaku minggu lepas, saya sendiri melihat dalam forum-forum UMNO, dalam grup-grup UMNO, yang mana kita boleh nampak orang dah mula pertikaikan. Dah mula ada serangan, bibit-bibit serangan terhadap PMX dan terhadap Datuk Zahid sendiri. Dan inilah permulaannya. Saya boleh, kalau kita ada pengalaman politik sikit je, this is how it starts. If it starts, this is how it starts. Dan kita nampak bagaimana Datuk Seri Ismail Sabri dilemahkan sangat-sangat berkenaan dengan kes Datuk Seri Najib ni di mata orang UMNO. Dan sekarang orang dah mula pertikaikan. Kalau dulu boleh ada perhimpunan di PWTC dan boleh seolah-olah mengaibkan Datuk Mail, kenapa kali ini macam tak ada apa-apa pula? Jadi perkara ini dah mula dibincangkan oleh orang UMNO sendiri, grassroots UMNO sendiri. Dan kalau perkara ini tidak diuruskan oleh kepimpinan UMNO sedia ada, saya nampak ini boleh menjadi satu ancaman, bukan hanya kepada kedudukan kepimpinan UMNO sendiri, tetapi juga dalam hal
implikasinya kepada political union yang kita duk cakap tadi antara UMNO dan Pakatan Harapan. Jadi tak adalah kita nak membakar ataupun mengatakan perkara ni confirm berlaku, tetapi bibit-bibit ni dah ada dan kita tak boleh nafikan dah ada. Ya, so yalah, biasalah kalau kita bangkitkan isu ni, ramai yang akan tuduh kami di Keluar Sekejap ni menjadi batu api, cuba memecah belahkan antara Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Tapi kalau kita tengok kepada komen-komen di media sosial oleh blogger-bloggers, penulis-penulis, hatta orang politik sendiri yang boleh dikatakan rapat dengan Datuk Seri Najib, sudah ada boleh nampak ada sedikit ketidakpuasan hati terhadap terhadap apa yang telah berlaku. Dan salah satu daripada tempias ni telah pun diberi kepada Datuk Seri Zahid. Betul. Ada yang mengambil contoh kenyataan Datuk Seri Zahid yang bagi saya kenyataan yang biasa, yang menyatakan bahawa kita akur. Ya, ini keputusan mahkamah. Ini dengan keputusan mahkamah sebab dia TPM. Takkan dia nak cakap lebih daripada itu. Tetapi dengan kenyataan itu saja, dan dalam hal ini saya I suppose bukan saya sokong Zahid, tapi saya kata I think it's reasonable apa yang Zahid cakap. Sebagai TPM dia kata kita akur dengan keputusan mahkamah. Takkan sebagai TPM dia kata saya tak setuju dengan mahkamah. So dia terpaksa kata saya. Cuma isu dia KJ masa dulu tak macam ni. Masa Datuk Mail kata lebih kurang benda yang sama, yang itu dia kena pukul habis. Tapi Datuk Zahid kena ni dengan penyokong bosku. Tak adalah sama level dengan apa yang Mae kena dulu. Tapi kena juga. Sebab antara sasarannya Zahid, Azalina, dulu cakap lain, sekarang ni akur saja. Itu maksud saya lah. Sebab mereka sendiri yang menyerang. So bagi saya, bila mereka berada di tempat eksekutif, of course intonasi kenyataan mereka mestilah berbeza daripada dahulu. As the law minister and as deputy prime minister, takkan dia nak undermine ataupun question keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi masalah dia, ini telah menimbulkan sedikit reaksi dan kita tak pasti sama ada reaksi ini berterusan ataupun tidak. Tapi memang ada reaksi. Dalam ground UMNO memang ada reaksi. Orang kuat bosku memang tak puas hati, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, tempias daripada kemarahan ni memang jatuh kepada Presiden. Jadi kita tengoklah macam mana KJ kata tadi, adakah reaksi ni berterusan. Mengenali Datuk Seri Zahid, dia tidak akan duduk diam sahaja. Dan dia akan respon, dia akan cuba menenangkan keadaan. Dalam hal ini kita cuba asingkanlah implikasi politik itu dan juga kes Datuk Seri Najib itu sendiri, yang mana akan ada jalan ceritanya yang sendiri dari segi proses pengampunan dan sebagainya. Okay, just one last thing about this. Dan saya pun sekali lagi tidak berniat untuk menjadi batu api dalam isu ni, tetapi dari segi saya nampaklah dari segi kehadiran penyokong di mahkamah pun agak berbeza sikit lah daripada dahulu. Maknanya jumlah dia kurang, mungkin jumlah pemimpin-pemimpin kanan yang pergi pun tidak seperti dahulu. So mungkin ini menambah kepada perasaan marah ataupun perasaan tidak puas hati daripada penyokong Datuk Seri Najib, seolah-olah he's forgotten. That's saya nampak benda tu memang ialah satu lagi isyarat bahawasanya perkara ini akan menjadi buah mulut orang UMNO untuk satu ketika yang lama. So seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya maintain bahawa cerita bosku belum selesai lagi. Notwithstanding this. Tetapi itulah keputusan dia, dan ada undercurrent dalam UMNO pada waktu ini. Tapi saya percaya seperti mana Syariah kata, whatever he is, Wak Zahid is a consummate politician, dan sudah pasti dia faham bahawa ada ketidakpuasan hati di kalangan penyokong bosku, dan saya rasa dia akan tanganinya dalam cara Wak lah. Dia is a tactical operator kan. Memang Okay, so kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kembali kita ke episod Keluar Sekejap, dan topik terakhir kita pada episod ini KJ ialah benda yang mungkin dekat dengan
minat ataupun sejarah KJ sebelum keluar sekejap ini sebagai Menteri Kesihatan, iaitu pada 31 Mac baru-baru ini satu keputusan dibuat oleh KKM di bawah Yang Berhormat Dr. Zaleha yang telah mengecualikan cecair dan juga gel nikotin vape daripada kawalan di bawah Akta Racun. Jadi sebelum saya serah pada KJ untuk secara ringkas pada pendengar, sebelum ini vape ini ataupun nikotin adalah di bawah Akta Racun, maknanya dikawal. Sekarang ini dengan pengecualian vape punya liquid daripada akta ini, maka akan membolehkan akses kepada produk liquid vape ini menjadi mudah dan meluas menerusi pembelian di kaunter dan di mana-mana kedai tanpa kawalan. Jadi itu implikasinya, dan juga pada masa yang sama membolehkan, dengan pengecualian ini membolehkan barangan vape ini dicukai. Jadi KJ, benda ni dekat dengan apa yang KJ perjuangkan selama ini. Sebelum saya serahkan pada KJ, saya cuma nak katakan bahawa sebagai seorang pem-vape tegar, saya adalah vapor yang tegar sebelum bulan Ramadan ni. Sekarang ni dah dekat lebih seminggu hanya mengunyah nikotin. Sekarang bukan tegar, tegang. Sekarang tegang tak dapat vape. Jadi memang perkara ini saya nampak, kalau boleh saya mulakan perbincangan ni dengan pengecualian ini, saya tak pasti KJ ada beza ke dengan sebelum ini. Sebab selama ini selama ini adalah bawah Akta Racun ini, tapi saya boleh beli dengan mudahnya tanpa sebarang halangan. So what really is the difference? Sebelum ini memang dibolehkan tindakan penguatkuasaan terhadap penjual vape. Jadi kita boleh tengoklah berita premis jual cecair vape diserbu, cecair vape 150,000 dalam rumah dirampas. Memang berlaku. Tetapi masalah dia sekarang adalah kedai-kedai vape ini sudah terlalu berleluasa. Dan di bawah Akta Racun, kita hanya boleh ambil tindakan terhadap cecair vape yang mengandungi nikotin. Kita tak tahu bila kita pergi ke penguatkuasa pergi ke kedai tersebut, dia tak boleh terus ambil tindakan sebab dia tak tahu cecair tersebut tu ada nikotin ke tidak. Dia kena rampas dulu cecair tersebut, dan kita kena ingat ada ratusan kedai-kedai vape dah daripada tahun 2013 kalau tak silap saya, bila vape ini telah meletup dari segi permintaan dia, dan kena hantar ke makmal, kena cek sama ada mengandungi nikotin ke tidak, baru boleh ambil tindakan. Jadi itu di bawah akta yang lama, ya. Satu tindakan yang rumit, yang mengambil masa, dan for whatever reason kita juga telah mungkin atas desakan politik, kita telah membiarkan kedai-kedai vape ini untuk beroperasi tanpa satu kawalan yang ketat. Cerita kawalan ni daripada tahun 2015 lagi, keputusan kabinet, saya masih lagi ingat, saya Menteri Belia dan Sukan, Menteri Kesihatan adalah Datuk Dr. Subramaniam, ditubuhkan satu jawatan kuasa to come up with regulations and law to regularize and legalize vape in this country. Tapi sehingga hari ini tidak ada sebarang undang-undang baru untuk kawal selia vape, penjualan vape selain daripada Akta Racun. So, apa yang telah berlaku beberapa hari yang lepas adalah Menteri Kesihatan Dr. Zaleha telah pun menandatangani perintah pindaan kepada Perintah Racun 2023 untuk mengecualikan cecair vape yang mengandungi nikotin daripada senarai di bawah Akta Racun. Bermaksud bagi tujuan nak cukai ni. Tujuan dia nak cukai. Nak cukai maksudnya dikeluarkan supaya benda ni legalize, boleh jual, tapi tidak dikawal selia lah. Tidak dikawal selia. Sebab apa? Sebab sebelum pengecualian itu diberi, mesti ada akta baru yang sambut supaya akta itu dapat kawal selia. Jadi dia keluar daripada Akta Racun, free for all, house tidak somewhere ada, else lah. Ya, tidak ada house somewhere else. Tapi sekarang ini dikeluarkan daripada Akta Racun. Tidak ada pengawal seliaan di bawah Akta Makanan sebab itu hanya untuk produk tembakau saja dan tidak merangkumi cecair vape. Akta Makanan memang ada.
ada peraturan yang mengawal tobacco products, but this is not a tobacco product. This is Nicotine. liquid nicotine gel. Ya, so sebab itu saya telah buat keputusan sebelum kita mengecualikan cecair vape yang mengandungi nikotin daripada akta racun bagi tujuan nak legalize, nak dikenakan cukai, nak kawal secara rasmi, kita kena akta yang sambut lebih dahulu sebelum kita bagi pengecualian. Akta tersebut adalah akta kawalan produk tembakau dan merokok yang saya telah bawa ke parlimen sebelum parlimen dibubarkan. Dan dalam akta tersebut, of course, peruntukan yang paling famous adalah GEG lah. GEG, kita tak boleh jual apa saja produk merokok kepada mereka yang lahir selepas tahun 2005. Tetapi dalam akta tersebut juga terkandung semua peruntukan-peruntukan yang akan mengawal selia penjualan apa saja produk merokok termasuk vape. So masa ada saya baca dalam media sosial, dia kata sebenarnya pengumuman ini telah pun dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Betul. Waktu Zafrul bentangkan belanjawan, dia dah memang sebut bahawa kita nak kenakan cukai kepada produk nikotin dalam vape ini, ya. Tetapi saya resist. Saya tak setuju walaupun Kementerian Kewangan kata Zafrul dah umum sebagai Menteri Kewangan, now you kena kecualikan daripada jadual daripada perintah racun di bawah akta racun. Saya refuse to sign. Saya kata selagi saya tidak ada akta baru yang akan sambut supaya tidak berlaku kelompongan dalam undang-undang yang sedia ada, lakuna dalam undang-undang yang sedia ada, saya tidak akan sign untuk dikecualikan. Sebab dari segi governance, urutannya mestilah akta baru diluluskan, selepas itu pengecualian dibuat. Kalau pengecualian dibuat tanpa akta baru, tidak ada kawal selian terhadap penjualan cecair nikotin ataupun cecair vape yang mengandungi nikotin. Ini yang sebab berlaku itu sekarang yang berlaku sekarang. Berlaku sekarang adalah free for all. Jadi saya dia free for all macam maksudnya apa KJ? Does it mean contoh kalau bawah 18 tahun pun sekarang boleh beli? Ya, sebab tidak ada apa-apa regulation. Regulation untuk 18 tahun adalah untuk ni produk merokok, produk tembakau saja. Produk tembakau saja. So sekarang ni tidak ada peraturan untuk apa-apa dari segi penjualan, pemasaran dan sebagainya untuk vape ini. Sebab itu kita minta supaya rang undang-undang kawalan merokok ini dibawa secepat mungkin ke parlimen kalau tidak berlaku lakuna. Dan saya difahamkan menteri pun keluarkan kenyataan bahawa rang undang-undang tersebut akan dibawa ke Dewan Rakyat Parlimen pada bulan Mei. Alhamdulillah, okey, ada perancangan. Cuma masalah di sini adalah takut risiko undang-undang itu tak lulus. Kalau undang-undang itu tak lulus, kelompongan lakuna ini akan terus ada. Dan kecuali dia letak balik dalam akta racun. Kecuali dia letak balik dalam akta racun, tapi nampak macam U-turn. Dan sekarang ini saya difahamkan custom pun telah memberi sebulan untuk kedai-kedai vape ini, penjual-penjual vape ini untuk daftar. Jadi belum lagi dikuatkuasakan dalam erti kata mereka belum lagi daftar dengan custom. Jadi belum lagi cukai lah. Belum lagi dicukai. Jadi ada sebulan. Jadi saya harap dalam sebulan ni waktu mereka berdaftar, kita cepat bawa rang undang-undang ini ke parlimen supaya kelompongan ini dapat ditutup. Dan keputusan ini mendapat reaksi yang sangat negatif daripada komuniti kesihatan awam yang menyatakan bahawa urutan dia silap. Sepatutnya rang undang-undang dulu, selepas itu pengecualian, ya. Dan salah satu lagi perkara yang saya nak sebut ini berkaitan dengan GEG, ya. Sebenarnya kalau ikut pakar-pakar perubatan, NGO kesihatan dan sebagainya, mereka tak nak pun vape ini dilegalize. Mereka tak nak. Mereka kata kalau dikecualikan daripada perintah racun, maksudnya kita legalize vape. Betul lah kita legalize vape because you are taxing it. You cannot tax something that's illegal. Now it's legal. Ya, mereka tak nak pun. Mereka kata if you do this, kita akan bantah. Dan Menteri Kesihatan yang buat ini adalah menteri yang tidak kisah langsung terhadap kesihatan awam. Tetapi saya telah berjaya untuk berunding dengan mereka untuk menerima. Saya kata the train has left the station on vape. Kalau kita nak mengharapkan total vape, saya rasa susah.
Sebab ramai yang dah mula isap vape, ada yang kata ini harm reduction walaupun Kementerian Kesihatan dan saya tak percaya ni harm reduction, but some people say saya ganti rokok tembakau dengan vape kurang mudarat. Okeylah, ada juga yang argue industri ni dah terlalu besar, dah ada ratusan kedai-kedai vape, ribuan orang yang kerja dalam industri vape, so kita tak boleh nak just haramkan vape. Kita kena legalize dan kita kena kawal dengan ketat. So saya bagi tahu kepada mereka, meet me halfway. Ya, meet me halfway. Setuju untuk kita kawal ketat industri vape ini. Sebab kita tak boleh nak tutup habis industri vape sebab dah it's too late. Tetapi pada masa yang sama, I will give you something. Give you something tu GEG lah. Saya bagi tahu kepada komuniti kesihatan dan juga pakar perubatan bahawa in return for us legalizing vape dan kawal dengan ketat vape, kita bawa satu peruntukan iaitu generasi baru tidak akan kenal rokok ataupun vape apabila mereka sudah untuk mereka yang lahir selepas 2005. That was the compromise. That was the bargain. Barulah semua setuju. Kata kalau ada GEG, kita reluctantly agree lah untuk kita legalize vape. That's the story. Okay. Sebelum itu saya tahu dah banyak kita bincang, tapi saya nak bangkitkan sikit sebelum kita tamat, iaitu ada sebab episod ini akan keluar besok dan saya difahamkan doktor-doktor kontrak akan mogok ya, disebabkan isu kontrak doktor ni. Ini bukan perkara yang mudah dan saya cakap sebagai bekas Menteri Kesihatan. Dan saya faham bahawa banyak kekangan dihadapi oleh menteri dan juga kerajaan dalam hal ini. Tetapi saya percaya doktor-doktor kontrak ini, untuk makluman sedikit pendengar latar belakangnya, sejak tahun 2016 kita sudah pun memperkenalkan sistem kontrak. Maksudnya semua yang menjadi doktor, yang menjadi houseman dan menjalani latihan khidmat wajib di Kementerian Kesihatan Malaysia tidak lagi mendapat jawatan tetap dan diberikan jawatan kontrak sahaja. Sejak tahun 2016, lantikan jawatan tetap hanya dibuat untuk menggantikan mereka yang sudah bersara ataupun untuk lantikan ke fasiliti yang baru bila diwujudkan jawatan tetap tambahan untuk hospital baru, klinik kesihatan yang baru dan sebagainya. Tetapi net zero ya. Maksudnya untuk lantikan-lantikan biasa semuanya kontrak. Dan saya pun telah jumpa dengan kumpulan doktor-doktor, termasuklah hartal doktor kontrak dan sebagainya, yang membuat tuntutan terhadap saya sewaktu saya Menteri Kesihatan. Saya tidak mahu kata yang saya telah selesaikan masalah ini. Tetapi apa golongan doktor muda, junior doktor, doktor kontrak nak melihat adalah usaha ke arah penyelesaian. Ya, mereka, saya rasa tuntutan-tuntutan tersebut mungkin tuntutan yang besar. Contoh, mereka nak supaya semua doktor kontrak diserapkan secara tetap. Saya rasa that's not possible. Dan waktu saya Menteri Kesihatan pun saya kata itu mustahil. Mustahil untuk kita serapkan semua doktor-doktor kontrak sebagai doktor-doktor tetap. Tapi apa yang saya telah buat adalah show that there is progress. Dan untuk KKM sangat penting waktu doktor-doktor akan buat mogok esok, lusa dan sebagainya, show that there is progress. I know you cannot meet 100% of what they are asking for. Jadi apa yang saya telah buat adalah saya telah memperjuangkan supaya ada pelantikan ataupun ada pewujudan jawatan-jawatan tetap baru waktu saya menjadi Menteri Kesihatan. 4,053 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi telah pun ditawarkan lantikan ke pejawatan tetap pada waktu saya. Tak pernah berlaku sejak tahun 2016. Ya, saya telah fight. Saya kata JPA sudah hampir 5 tahun tidak diwujudkan satu pun jawatan tetap kecuali jawatan untuk fasiliti baru ataupun jawatan untuk menggantikan mereka yang bersara. Saya telah fight dapat 4,053 doktor, dentist dan farmasis
Ya, saya tahu tidak selesaikan semua sebab lebih daripada 10,000 doktor lantikan kontrak dalam perkhidmatan kita sekarang ini. Tetapi sekurang-kurangnya saya tunjuk bahawa ada sinar di hujung terowong, dan juga saya telah dapat persetujuan daripada perbendaharaan, daripada Kementerian Kewangan bahawa setiap tahun akan ada 1,500 lantikan tambahan. Lantikan tetap tambahan untuk doktor, dentist dan farmasis. Dan selepas itu saya juga telah melihat kepada isu-isu lain. Isu sebagai contoh, ya, untuk kemudahan cuti barah kepada pegawai perubatan kontrak dan sebagainya, dan tambang, mengunjungi wilayah asal dan cuti tugas khas yang tidak diberikan kepada doktor kontrak. Sebelum saya jadi Menteri Kesihatan, saya fight sehingga mereka dapat tambang, mengunjungi wilayah asal, kemudahan cuti tugas khas, kemudahan cuti barah, cuti TB dan sebagainya. So saya tak dapat bagi 100%. Kesimpulan saya tak dapat bagi 100% kepada mereka. Tetapi saya bawa antaranya lantikan 4,000 lebih lantikan. Kemudahan cuti, kemudahan tambang saya telah bawa, dan mereka nampak okey. At least adalah sedikit sinar di hujung terowong yang gelap ini. Jadi pesanan saya kepada doktor-doktor yang sedang mogok, fight for your rights. Yeah, fight for your rights. That's what I'm going to say. Ya, sebab mesti ada usaha daripada KKM. Dan kepada KKM saya tahu, I understand where you are, Minister. Ya, kita tak boleh setuju 100% dengan tuntutan yang kita terima sebab it's impossible. Tetapi at least show that there is movement. Ya, saya telah mengorak langkah sedikit dengan penambahan jawatan tetap, dengan pemberian kemudahan cuti dan juga tambang yang sebelum ini tidak layak diberikan kepada doktor-doktor kontrak. Ya, kalau sekiranya dapat ditangani sedikit, contoh peningkatan on-call allowance ataupun peningkatan dulu 1,500 penambahan setiap tahun. Berundinglah dengan Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan supaya mungkin tambah lagi 1,000, 2,500 setiap tahun untuk diberi lantikan tetap. Maknanya kontrak boleh mohon untuk lantikan tetap. At least mereka akan rasai bahawa suara mereka didengari. I hope you don't leave KKM. I was there with you for a very short time. I tried my best, dan saya harap kerajaan ini akan juga membuat yang terbaik untuk anda. Sorry Syaril, I segued because I wanted to talk direct to them. Yeah, okay. Okay, episod ni banyak hal KJ sebagai bekas Menteri Kesihatan. Ya, kan kita dah kata boleh jadi kembali semula. Sekarang ni keluar sekejap, relax dulu KJ. Okay. Alright, kita jumpa lagi beberapa hari lagi untuk episod seterusnya. Keluar sekejap.